Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran kali ini. Jadi kali ini kita nak untuk minggu yang ke-25 lah ni. Jadi minggu ni kita nak pergi kepada muka surat 32. Baru ni kita bincang secara ringkas tentang tauhid rububiyah tau. Siap ada latihan apa dah tu. Jadi latihan pun tak ada ayah mana tu nampak ramai je yang jawab tu. Dan kebanyakannya betul lah apa yang tu jawab tu. Sebab benda boleh tengok dalam kitab. Baru ni tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni maknanya kita yakin, kita percaya, ataupun kita beriman bahawa Allah tu Maha berkuasa, Allah Maha mencipta, Maha memberi rezeki dan yang menghidupkan, al-muhyi, yang menghidupkan, al-mumitu, yang mematikan. Jadi banyak. Kata tauhid rububiyah. Dia yakin semuanya Allah Subhanahu Wa Taala belaka yang menghidupkan kita, matikan kita, yang daripada kita ada sebagainya. Jadi kita tinggallah tauhid rububiyah tu. Kita ni tajuk yang baru ni dia kata at-tauhidu al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Rububiyah ada, tauhid uluhiyah ada, tauhid dah. Tapi tak kiralah uluhiyah ke rububiyah ke, yang pentingnya kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah Tuhan kita, Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu lah. Tuhan yang menciptakan kita. Ni tauhid uluhiyah ni. Ataupun tauhid ketuhanan. Dia kata yang pertama tu apa dia? Tauhid uluhiyah. Yang pertama dia kata kita ifradullah ta'ala bil ibadah. Iaitu kita mengesakan Allah dalam beribadat. Dari kita menyembah tu, maknanya kita sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Janganlah kita sampai sembah Allah tu kita percaya lagi kepada benda-benda lain. Benda-benda lain kita takut juga kepada benda lain, ataupun kita tunduk juga kepada makhluk lain. Tu dah jadilah. Tu dah panggil tauhid. Tauhid ni mana kita mengesakan Allah. Ni mengesakan Allah dalam beribadat. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami sembah dan hanya Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tak ada dah kita sembah benda lain ataupun kita minta pertolongan daripada benda lain. Yang kedua tu dia lebih kurang je yang kedua tu. Tak apalah, kita tak perlu yang sama kita tak perlu ulang lah. Alif, lepas tu kita pergi kepada jin lalu. Iaitu la yusyriku billahi ahadun min khalqihi. Tadi mengesakan Allah dalam beribadat. Alih tadi tu. Nak beri makna boleh lah. Mengesakan Allah dalam beribadat. Tu dia makna tu. Yang jin tu la yusyriku billahi ahadun. Tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu daripada makhluknya. Kita tidak syirik. Dengan saat ni jugalah kita tidak syirik kepada Allah. Kita tidak menduakan Allah. Kita tidak kata Allah tu tiga. Macam orang Kristian kan? Orang Kristian kata Allah tu ada tiga. Dia kata Nabi Isa tu anak Allah lah. Macam-macam. Jadi kita sebagai orang Islam ni, kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tidak syirik. Dia panggil syirik. Syirik tu maknanya kita kata Allah tu ada lagi Tuhan selain daripada Allah tu dia panggil syirik. Syirik atau pernah dengar syirik kan? Jadi itu makna syirik. Tu jin. Yang dah tu annallaha subhanahu wa ta'ala al-mustahaqqun lil ibadati. Dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala saja al-mustahaqqul lil ibadati, yang berhak disembah.
hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak disembah. Dia lebih kurang jalil jin dan ni, maknanya kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita sembah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita yakin, kita percaya bahawa dia adalah Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Macam orang kafir dia percaya juga kepada Allah, tapi dia ada lagi benda lain. Ada lagi dia percaya kepada patung dia. Dia percaya ke Allah yang menciptakan langit ada, dia percaya, tapi percaya saja benda gitu tidak menjadikan kita sempurna iman, sebab kita sembah benda lain lagi. Kau orang kafir kan, dia sembah patung kan. Kita tengok patung mana kita pergi Bandar ada tau. Di bandar-bandar besar ada patung dia sembah. Dia percaya kalau kita kata siapa dia menjadikan Allah, dia kata Allah. Tapi kita kalau sekadar tu saja tak jadi. Kita ni yakin, Allah menjadikan alam, Allah yang menghidupkan kita. Dan kita yakin juga Allah yang Allah saja yang kita sembah. Kita tak sembah benda lain, mana ada sembah patung tau. Kalau sembah patung juga jadi syirik jugalah kita. Tapi tak ada lah, kita anggap kita orang Islam ni tak ada sembah benda lain dah. Lepas tu banyak lagi lah Allah yang dia kata yang bawah sekali tu sebagai penerangan je tu. Tauhid uluhiyah wal ubudiyah bermakna wahid. Tauhid uluhiyah dan ubudiyah satu makna je. Fal ilahu huwal ma'bud. Dialah Allah yang berhak disembah. Wa hadza tauhidu sama tauhidul ibadah. Ni tauhid ni dia dinamakan tauhid ibadat. Tak apalah waktu makna tu. Dia sebagai terang je. Tauhid ni dia panggil tauhid ibadah. Tauhid ibadah ni maknanya ibadat tu kita sembah hanya Allah. Ibadat tu ibadung dah. Hanya dia panggil ibadat. Ibadat ni maknanya kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja. Macam orang kafir dia seperti kita kata tadi lah, kalau dia percaya kepada Allah saja, percaya, tapi dia sembah benda lain juga. Dia ada perantara, dia panggil wasilah. Dia percaya kepada Allah, tapi dia sembah patung tu untuk sampai kepada Allah, untuk macam nak minta pertolongan daripada Allah, dia guna sembahan selain daripada Allah, dia sembah patung lah dah. Dia perantara dia panggil. Kita ni tak ada perantara tu, tak ada kita ni. Kalau kita nak sesuatu, kita minta daripada Allah direct lalu. Kita sembah. Kalau kita sakit contohnya, kita nak suruh sembuh, kita minta daripada Allah lalu dah. Doa kepada Allah, ya Allah berilah aku kesembuhan dah. Macam Nabi Ayub tu dah, yang telah ditimpa musibah, dia minta terus daripada Allah. Orang kafir nak sesuatu, dia guna perantara. Tu silap dia ya. Dia percaya lagi benda lain. Ada kalau zaman Nabi Musa dulu, dia sembah lembu lah tau. Macam-macam lah Tuhan. Macam-macam. Jadi inilah cara ringkasnya tauhid uluhiyah. Maknanya kita hanya sembah Allah saja. Tak ada benda lain, tak ada perantara lah kita kata. Tu tajuk untuk kita pelajari pada minggu ni. Jadi tauhid ni maknanya kita nak kemah keimanan kita, akidah kita. Macam fiqh tu kita bincang bab ibadat. Ibadat solat lah, ibadat haji lah, ibadat puasa lah, fiqh. Tauhid ni bab akidah yang menjadikan kita sama ada keimanan kita tu kukuh ataupun keimanan kita tu telah menyeleweng. Tauhid. Itulah tujuan kita belajar tauhid. Nak kemah akidah kita. Jadi Ustaz sudahi untuk minggu ni. Terang je lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.